Mr. Ravi, saya rasa kita boleh mula. Ya, okey, salam sejahtera Puan Pengetua, Puan Anita Hasbi, penolong kanan Zakri Ismail, penceramah kita pada petang ni Puan Amalina Presiden, selamat datang, Jadi pada petang ni Cikgu Nur Amalina binti Haji Tersidin dari SMK Bintulu akan menyampaikan satu perkongsian. Izinkan saya memperkenalkan Cikgu Nur Amalina. Kelulusan beliau Sarjana Sains Bandar dan Komuniti Lestari USM tahun 2012. Ijazah Sarjana Muda Sastra Kepujian Meja Geografi dan beliau juga telah menghabiskan program diploma pasca siswaza pendidikan PDPP dari IPGK Batu Lintang Okey, dan untuk tujuan perkongsian pengajaran dan pembelajaran sewaktu PDPR cabaran dan penyelesaian fokus dia dapat mempermudahkan para guru mencari sumber rujukan bahan bantu mengajar dengan Telegram untuk subjek moral dan juga untuk geografi dan mewujudkan perpustakaan flip mini bagi rujukan rakan guru dan pelajar Okey, membuat pelbagai tutorial mudah seperti kaedah membina slide PowerPoint online, kaedah e-komik dan pelbagai lagi bagi mempermudahkan rakan guru untuk merujuk di laman YouTube Dan tidak lupa juga saya nak perkenalkan Puan Amalina ni adalah bekas student saya di IPGK Batu Lintang Okey, dan sebelum saya jemput penceramah, izinkan saya menjemput pengetua Puan Anita untuk kata-kata aluan beliau. Terima kasih Mr. Ravi. Boleh dengan jelas Ya. Ya, okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera khususnya untuk guru-guru SMP Sri Matang dan guru-guru lain yang juga mengikuti, dan tidak lupa juga kepada penceramah kita Cikgu Amalina dan juga moderator kita Mr. Ravi. Okey, jadi kita bersyukur atas kelangsungan LDP kali ini, siri kedua. Saya pasti semua tertunggu-tunggu apakah yang akan dikongsikan dan kita berharap ada manfaatnya yang akan kita kongsikan. Kita akan gunakan dalam PDPC kita kepada pelajar-pelajar kita. Okey, itu saja dari saya. Terima kasih semua. Semoga kita dapat meneruskan lagi jalinan kerjasama ini. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Pengetua. Sebelum kita mulakan, siaran ini juga disiarkan dalam bentuk YouTube dan kalau ada soalan boleh masukkan juga dalam ruangan chat dan satu lagi ada link kehadiran akan disediakan dalam masa terdekat Jadi tanpa membuang masa, saya jemput ini kita present sambil bersantai lah bukan terlalu serius sangat Okey, saya menjemput Amalina Presiden untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dijemput. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah kerana memberikan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak buat moderator saya hari ini, iaitu mentor yang saya kagumi, Encik Ravi Gopal, yang sentiasa menyokong kerjaya saya selama ini. Begitu juga terima kasih buat pengetua SMK Sri Matang, Puan Anita, kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk berkongsi ilmu. Tidak lupa kepada pengetua SMK Bintulu, Sir Anatan dan lelaki Subramaniam, yang mana sentiasa memberikan semangat dan dorongan buat para guru untuk mempelbagaikan kaedah di dalam PDPR. Terima kasih diucapkan. Okey, saya boleh terus mula ya Cikgu? Ya, terus mula. Tayangkan slide dulu Amalina. Ya, baik Cikgu.
Okay, hari ini para guru, rakan-rakan guru semua, saya akan berkongsi sedikit ilmu mengenai STEM, iaitu bagaimana cara kita menjalankan e-komik dan juga membina perpustakaan mini digital dalam usaha untuk meningkatkan minat pelajar kita di dalam PDPR. Okey. Sekarang kita boleh tengok objektif. Okey, bagaimana saya nak memulakannya. Okey, objektifnya adalah menangani isu kehadiran murid dalam sesi PDPR. Saya rasa kebanyakan kita mengalami masalah ini. Tidak semestinya di luar bandar, tetapi termasuklah di sekolah bandar seperti sekolah kami ni juga. Kita cuba untuk menangani isu kehadiran murid ni dalam sesi PDPR, jadi tercetuslah beberapa idea ini. Selain daripada itu, objektif kita adalah untuk mengenal pasti kaedah dan aplikasi yang bersesuaian untuk kita tangani isu yang ada itu tadi, untuk mempermudahkan cara PDPR kita ni berlangsung. Okey. Yang pertama adalah bagaimana cara kita hendak mengenal pasti masalah. Saya dapat rasakan ramai guru-guru mengalami masalah ini, iaitu kadang-kadang kita buka Google Meet, kita buat kelas tapi seorang je pelajar. Kadang-kadang tak ada pelajar langsung, buat kelas sendiri saja. Kesian ya kan? Okey. Ini adalah masalah utama yang kita hadapi, iaitu kehadiran kelas alam maya yang kurang memberangsangkan. Kecewa kan? Seorang-seorang bercakap, lepas tu rakam, share rakaman Google Meet tadi. Okey, lepas tu juga kita pun ada alami masalah latihan pelajar tidak dihantar. Mungkin ada pelajar seorang atau dua yang menghantar, terutamanya pelajar di kelas belakang. Ini kita panggil pelajar istimewa yang berada di kelas belakang. Mereka ada kemahiran sendiri ya. Ini ada masalah. Kadang-kadang seorang je yang hantar. Macam mana cara kita nak atasi masalah ni? Nak bagi lebih daripada apa yang dihantar sekarang tu, kita nak sekurang-kurangnya 10 orang ke hantar. Kalau boleh 100% pelajar hantar. Itu yang kita nak cari punca masalah tu. Lepas tu, kenapakah perkara ni berlaku? Boring sangat ke kita mengajar? Kaedah kita tak sesuai ke? Jadi kita kena kenal pasti dulu punca. Seperti mana kita nak kenal pasti punca ni, kena tahu dulu apakah yang pelanggan kita ni perlukan. Baru kita dapat sampaikan apa yang dia nak. Okey, kena buatlah ya. Lepas tu kita perlu ada refleksi lah daripada guru. Kita lihat daripada bulan April, daripada Januari itu kenapa masalah ni berlaku. Kita lihat, kumpulkan refleksi-refleksi yang ada, kita buat kesimpulan daripada itu untuk kenal pasti masalah yang ada. Okey, seterusnya bagaimana cara saya menangani isu ini? Yang pertama, orang kata selagi hidup, selagi itu kita mencari ilmu. Ya, itulah yang dibuat. Okey. Jadi saya rasa saya memerlukan seseorang untuk saya mencari ilmu, mendapatkan nasihat. Jadi saya kontak pensyarah saya, iaitu Encik Ravi Gopal, moderator kita pada hari ini. Jadi kami membincangkan masalah ini, iaitu melalui sesi coaching, iaitu dengan model growth lah, yang mana kita kenal pasti goal kita, reality, option dan wrap up lah. Kenapa ini berlaku, rancangkan apa yang perlu dilakukan, bila nak dilaksanakan, itu yang kami buatlah. Kami mengadakan sesi coaching seperti mentor dan mentee lah. Okey, seterusnya membuat analisis SWOT, yang mana kita melihat apakah kekuatan yang ada pada kita, kelemahan yang ada pada diri kita, dan kita cari peluang yang ada. Contohnya sekarang pelbagai aplikasi dah ada, terutama dengan akaun Delima, dengan pelbagai aplikasi yang ada, bagaimanakah cara kita nak menggunakan peluang yang ada itu. Lepas tu kita melihat juga ancaman ataupun threats tu, ancaman ni bagaimana cara kita nak mengatasi risiko-risiko ancaman-ancaman yang adalah masalah-masalah daripada pelajar kita lah. Itu kita buat analisis SWOT. Dan juga yang ketiga, saya sendiri membuat tinjauan ringkas. Seperti mana kita dah bincang dan coaching tadi, pensyarah saya menyatakan bahawa, Malina, awak tahu ke masalah pelajar kamu? Kamu kenal ke pelajar kamu macam mana? Dan kamu tahu tak bagaimana ilmu yang kamu sampaikan tu adakah sampai daripada pelajar kelas belakang ni, daripada yang tahap 1 ke tahap 5 atau tahap 6 tu sampai atau tidak. Jadi saya telah mengambil tinjauan sendiri dengan menggunakan Google Form. Okay, yang mana saya sediakan Google Form, saya sendkan ke dalam grup WhatsApp, saya tanya kepada pelajar,
apa masalah mereka? Mereka sedar tak jika mereka tak masuk kelas apa berlaku? Kenapa mereka tak nak masuk kelas? Kalau ada masalah, contoh cara pembelajaran saya kurang memuaskan, saya nak mereka nyatakan di dalam Google Form tersebut supaya saya dapat kenal pasti apakah punca masalah yang sedang dihadapi. Okey, itu adalah cara menangani isu ni lah. Okey, seterusnya yang pertama tadi sesi coaching bersama pensyarah saya, moderator kita Encik Ravi Gopal daripada IPG Kampus Batu Lintang. Okey. Apa yang saya dapatkan satu ni adalah dengan mengemukakan pernyataan masalah lah. Seperti mana saya katakan tadi, kenapa masalah ni berlaku? Saya menjadi agak orang kata sedikit stres. Itulah yang realiti yang dihadapi. Kenapa pelajar tak masuk? Sedangkan kita nak mereka belajar. Kita dah kata semangat nak belajar kan. Tapi seorang je yang masuk kelas. Adakala 3 saja. Jadi kenapa? Pernyataan masalah tu kita kena lihat lah. Kita kena dapatkan idea, cari punca masalah. Semua ni kita kena cari kecerdasan pelbagai. Sebab dalam satu kelas tu bukan hanya pelajar tu mempunyai tahap pemikiran dia semuanya dalam kategori TP6. Tidak. Mungkin ada pelajar yang ada sedikit orang kata penerimaan dia berbeza kan. Jadi kita kena cari cara dan kaedah yang bersesuaian untuk kita masukkan, maksudnya cari idea. Bila kita dah tahu apa kelemahan pelajar tu tadi, kita akan dapat idea bagaimana untuk kita selesaikan masalah tersebut. Bila kita dah tahu punca, okay, kita akan cari alternatif berdasarkan kecerdasan pelbagai itu. Okay, selepas ni saya akan tunjukkanlah apa yang saya dapat melalui Google Form. Tidak semua pelajar menjawab. Ini selalu berlaku di kelas-kelas hujung. Tidak semua pelajar ikut serta untuk menjawab Google Form. Tapi kita dapat beberapa dapatan lah. Okay. Adakah anda mempunyai masalah untuk menghadiri kelas online? Ini adalah dapatan daripada pelajar saya. Kebanyakannya mereka kata ya. Kenapa mereka ni ada masalah untuk online? Hairan juga sebab sekolah di bandar. Mungkin ada masalah lain, jadi kita kena kenal pasti. Rupa-rupanya mereka mengatakan mereka ada masalah peribadi. Itu yang paling banyak. 73.3% daripada pelajar yang menjawab soalan ini tadi, mereka mengaku bahawa mereka lambat bangun, mereka malas, tak ada semangat. Itu yang mereka akui. Mereka tak nak join kelas, tak nak ikut serta dalam kelas kerana sikap mereka sendiri. Mereka sedar tentang apa yang mereka lakukan tu. Tapi macam mana cara kita nak atasi ni? Itu yang kita perlu carilah. Okey. Ya, 100% daripada responden ni 15 ni tadi, mereka sedar yang mereka kalau tak belajar maka mereka akan terus tertinggal. Mereka tahu, bukan tak tahu. Semua pelajar dia tahu kalau mereka tak masuk kelas mereka tertinggal, tapi mereka sengaja tak masuk kelas. Itu dalam situasi masalah saya sekarang lah. Ada kesengajaan tidak nak masuk kelas. Okay. Seterusnya soalan yang berikut saya tanya dalam Google Form. Adakah kaedah Google Meet sedia ada memberikan kefahaman terhadap topik yang dipelajari? Okey, 66.7% mengakui bahawa kaedah Google Meet yang kita biasa gunakan iaitu penerangan melalui media masa ni kan, mereka menyatakan ya, mereka faham. Ada juga yang menyatakan tak faham. Ini bila saya tanya kenapa tak faham, boleh tak bagi tahu dengan cikgu? Mereka menyatakan mereka ada masalah dari segi memahami bahasa, ya. Okey, seterusnya ditanya juga, adakah guru anda membantu mengingatkan anda selalu mengenai kepentingan menghadiri kelas PDPR? Saya percaya 100% guru-guru sangat komited mengenai perkara ini. Kebanyakan kita selalu mengingatkan pelajar tentang pentingnya menuntut ilmu. Ini saya sudah pasti semua rakan guru melaksanakan perkara ini kan? Okey. Seterusnya ini antara maklum balas, mungkin ada bahasa pelajar ni yang agak kita tak faham lah, tapi kebanyakan di antara mereka ada yang minta kita buat game. Sebab ini kita nak lihat kecerdasan pelbagai di kelas yang maksud saya agak lemah lah ya. Kebanyakan mereka menyatakan nak buat game. Ada juga yang jenis dia tak nak ikut jadual. Maksudnya cikgu bolehlah buat kelas lewat sikit.
buat kelas lewat. Jangan awal sangat Google Meet, boleh tak? Wah, ini tak dapatlah sebab kita kena ikut jadual kan. Okey, lepas tu saya boleh belajar di rumah, ini lain sikit. Lepas tu cadangan saya untuk menarik lebih minat dalam menghadiri kelas PDPR adalah melakukan bermain sambil belajar. Maksudnya buat game lah tu, belajar. Itu maksud dia lah. Itu yang kita dapat daripada hasil kajian terhadap soal selidik dengan pelajar saya tadi melalui Google Form ya. Ini lagi jangan buat Google Form, jangan awal sangat. Ini masalah kita boleh lihat dari segi disiplin lah. Jangan awal sangat, boleh tak akhir sedikit masuk kelas. Ini perkara biasa, ini masalah mereka lah. Sentiasa adakan Google Meet atau latihan di Google Form. Jangan membuat PDPR terlalu awal dan jangan turun sekolah terus. Nak turun sekolah terus, ada juga begitu jawapannya. Okey, di situ saya dapat rumuskanlah hasil tinjauan saya tadi. 73.3% pelajar ni dia tahu dan mereka mengakui bahawa sikap mereka sendiri itu malas, tidak berdisiplin, tak nak masuk ke kelas. Maksudnya tak ada semangat, tak ada galakan bagi dia untuk memasuki kelas. Itu kita nampak hasil tinjauan yang pertama lah. Okey, seterusnya mereka pun sedar pelajar kita ni dia bukan tak tahu, sebab kita pun dah selalu ingatkan kan, ibu bapa pun turut bantu mengingatkan pelajar ni tadi bahawa sekiranya mereka ni tadi tidak memasuki kelas maka mereka akan tertinggal. 100% mereka sedar akan perkara itu. Dan cadangan yang mereka kemukakan ialah dengan mengadakan Google Meet secara gerak, tidak mengadakan kelas terlalu awal dan membuat kelainan dalam kelas seperti mengadakan permainan. Itu antara cadangan daripada beberapa pelajar. Kita boleh lihat cadangan ini untuk laksanakan, kita kena kaji balik apa cadangan-cadangan kita punya responden. Okey. Hasil tinjauan saya mendapati bahawa satu kaedah alternatif yang berkait rapat dengan penggunaan aplikasi dalam telefon pintar diperlukan untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Bagaimana saya boleh fikir ni? Sebabnya kita boleh lihat sendiri sekarang pelajar biasa memegang telefon. Walaupun mereka tak masuk kelas tapi telefon itu tetap di tangan. Kita boleh letak diri kita sendirilah. Telefon itu merupakan salah satu gadget yang sangat penting sekarang. Okay? Jadi kita kena cari idea yang mereka boleh reka atau belajar dengan menggunakan telefon itu. Itu yang saya fikir, kenapa tak boleh buat buat sesuatu yang aplikasi, kita cuba sesuatu aplikasi yang mereka boleh just type daripada handphone tanpa menulis. Itu yang kita fikirkanlah. Seterusnya, guru mencuba kaedah membuat komik dengan harapan pelajar akan berminat untuk mengikuti kelas secara berterusan. Okey, selain daripada itu mengembalikan latihan dan membuat kajian mengenai topik. Kita nak pelajar kita ni bukan saja belajar tetapi mereka bergerak sendiri, berdikari sendiri selaras dengan apa yang kita perlukan kini. Mereka perlu menjalankan pembelajaran berasaskan projek yang mana mereka akan cari sendiri dan buat sendiri topik yang cikgu berikan berdasarkan kita punya bimbingan lah ya. Okey. Kenal pasti kaedah dan aplikasi yang bersesuaian. Okey, ini adalah aplikasinya cikgu-cikgu. Okey, aplikasi Komika ni saya rasa ramai antara guru yang dah tahu mungkin. Okey, aplikasi Komika ni mudah kita nak cari. Ia biasanya terdapat di Google Play. Okey, ianya percuma sahaja dan aplikasi ini tidak terlalu berat. Okey, bagaimana nak menggunakan aplikasi ini? Dia tak mengambil masa yang lama untuk kita fahami cara penggunaannya. Selain daripada itu, hasil daripada dapatan kita buat daripada Komika ni tadi, apa yang kita edit daripada aplikasi ini, ia agak menarik. Terutamanya kepada golongan remaja dan golongan sasaran kita lah, remaja dan juga golongan kanak-kanak. Itu sasaran mungkin bagi cikgu sekolah rendah. Jadi kita nak mereka berminat untuk buat sesuatu yang sesuai dengan umur mereka lah, bersesuaian dengan mereka. Okey. Bagaimanakah langkah saya mengaplikasikan e-komik ni cikgu? Okay, saya mengajar mereka sendirilah kaedah bagaimana membuat e-komik itu tadi. Lepas tu kaedah e-komik ni tadi disebabkan ianya bersesuaian untuk menceritakan apakah topik yang kita pelajari itu. Jadi saya minta mereka untuk menghasilkan karya sekurang-kurangnya 2 hingga 3 muka surat daripada aplikasi e-komik ni tadi. Contohnya lah ya. Okey, apa yang saya buat adalah daripada
subjek pendidikan moral, unit 8 bahagian keunikan rakyat Malaysia. Di dalam topik ini tadi kita belajar mengenai kepelbagaian dan keunikan bangsa-bangsa yang terdapat di Malaysia. Jadi saya minta mereka untuk kaji dan kenal pasti keunikan bangsa mereka sendiri. Daripada itu, mereka kena ceritakan. Contohnya, mereka fokus kepada pakaian. Contoh, pakaian masyarakat Iban. Jadi, dia fokus kepada pakaian masyarakat Iban. Lepas tu, etnik Cina, mungkin dia boleh berfokus kepada makanan, bagaimana perayaan dan sebagainya. Itu yang kita minta mereka buat. Kita ajar, kita rangkakan topik apa, kita bimbing mereka dan kita minta mereka buat sendiri dan kaji sendiri dan gunakan aplikasi inilah dengan menggunakan aplikasi ini. Okey, objektifnya sama juga menggalakkan pelajar ni untuk mengkaji keunikan etnik sendiri di samping belajar kaedah baru dalam menyampaikan maklumat. Bukan saja maklumat ni dapat disampaikan dalam kaedah buku, tapi mereka dapat sampaikan maklumat dalam kaedah e-komik yang mana boleh menarik rakan-rakan mereka untuk belajar dan mencari keunikan budaya bangsa lain. Okey, bagaimana cara penyediaan komika ni? Okey, seperti yang saya katakan tadi, okey, pelajar tu perlu buat, dia perlu muat turun dulu aplikasi komika yang terdapat di laman Google Play. Macam mana gambar dia? Ini contoh gambar aplikasi tersebut ya, terdapat di Google Play Store. Okey. Kemudian paparan gambar, bila kita dah muat turun tadi, akan ada paparan gambar seperti ini, paparan home, dia akan menunjukkan gallery, kamera dan multiple. Okay? Jadi paparan cerita haruslah pelajar reka. Dia kena pilih topik dia sendiri untuk dia bina cerita dia itu. Itu yang kita minta pelajar kita buat. Mereka boleh memilih apa sahaja topik daripada unit itu tadi, berdasarkan apa yang dia nak lah. Contoh jika dia berminat untuk menceritakan tentang makanan tradisional Cina, jadi dia pilih itulah. Okey, dia akan buat papan cerita dulu, storyboard. Lepas tu, selesai buat papan cerita tu, mereka akan cari gambar. Okey, gambar sama ada mereka menggambar makanan itu sendiri ataupun mereka cari di ruangan Google. Contohnya, kalau gambar kuih bulan, dia boleh Google ataupun dia nak ambil gambar kuih bulan yang terdapat di rumah dia pun tak ada masalah. Okey. Selesai ada gambar tu tadi, dia akan tekan ruangan galeri ni. Okey, atau kamera mengikut kesesuaian dia. Itu kaedah yang kita gunalah bagaimana cara kita mengedit gambar untuk membuat aplikasi e-komik tadi. Dalam galeri ni, setelah kita mengedit gambar tu, okay, dekat paparan tu akan ada pilih gambar dan edit mengikut kesesuaian. Ada ikutlah kesesuaian yang pelajar kita minat. Nanti saya akan paparkan ya antara hasil pelajar yang telah pelajar saya buatlah. Okey, setelah semua gambar diedit, tekan butang multi dan di bahagian bawah sekali, sebenarnya kat bawah ni ada butang multi. Okey, ada paparan kamera. Kemudian pilih bingkai komik yang sesuai dan simpan gambar tersebut dan karya pelajar tersebut telah siap. Itu sahaja. Dia tak ambil masa yang lama cikgu untuk buat komika ni. Mungkin pelajar tu, saya rasa pelajar sekarang dia boleh kata orang, bila kita bagi satu aplikasi, dia sentiasa nak cari cara macam mana nak guna aplikasi tu. Itu untuk pelajar yang dalam kelas saya lah, tapi saya rasa kebanyakan pelajar begitu. Bila kita bagikan satu aplikasi tu, dia akan cuba menggunakan aplikasi itu. Dia akan cuba jaya, orang kata. Akhirnya siap kamera, mereka punya e-komik tadi. Dia tak mengambil masa yang lama. Dia hanya mengambil masa dalam beberapa minit sahaja. Okey, seterusnya. Ini antara hasil karya pelajar lah, hasil karya pelajar pendidikan moral tingkatan 4. Okay, apa yang saya dapat katakan sebelum saya melaksanakan e-komik ni tadi, bila saya meminta mereka menghantar latihan, hanya dalam lingkungan 3 atau 4 orang pelajar saja yang menghantar latihan. Berusaha berkali-kali saya sudah telefon, cuba menelefon ibu bapa, menghubungi ibu bapa, bertanyakan masalah pelajar, itu sudah saya laksanakan. Saya sudah melaksanakan juga tanya apa masalah pelajar itu. Sampaikan minta berkali-kali tak dapat juga. Okey, jadi bila saya melaksanakan e-komik ni, alhamdulillah lebih daripada 15 orang pelajar menghantar latihan yang diberikan. Agak
terkejut jugalah saya, pelajar yang langsung tak pernah masuk kelas pun alhamdulillah dia turut menghantar latihan tersebut. Ini antara e-komik yang dibuat oleh pelajar saya. Pelajar 4L saya yang bernama Audrey. Ini contoh dia menerangkan makanan etnik Cina. Makanan etnik Cina seperti kuih bulan dan juga pau. Ini antara yang hasil pelajar lah. Seterusnya ini juga antara hasil pelajar saya juga yang kelas yang sama. Ada lagi, ini pelajar yang berbeza, dia bagi satu muka surat saja, tapi tak apa, sekurang-kurangnya pelajar ni berusaha dan menghantar latihan yang diberikan. Ini antara hasil karya mereka lah. Seterusnya makanan etnik Melanau. Mereka berusaha membuat dan itu membuatkan saya rasa bersyukur dengan apa usaha yang mereka laksanakan. Seterusnya ni juga senjata tradisional. Seterusnya ni sama juga pakaian tradisional. Ni lagi makanan etnik Iban, ayam panso. Ada juga yang buat resepi apa kuih muih ni pun ada juga. Okay, ini penempatan etnik Berawan. Okay. Mereka pun tunjuk, kawan-kawan pun tengok hasil kerja rakan mereka. Okay, seterusnya makanan etnik Cina. Okay, ini adalah antara e-komik hasil yang pelajar saya buat lah. Kita tak jangkakan sesuatu yang terlalu orang kata terus kebabum, tapi alhamdulillah dengan mengaplikasikan e-komik ni tadi cikgu-cikgu, peningkatan mereka menghantar latihan itu agak banyak daripada biasa. Itu yang saya sangat bersyukur. Bila ditanya kenapa, sebab aplikasi ini mudah digunakan dan menarik. Alhamdulillah. Ini lagi antaranya. Kita teruskan ya. Okay, bolehkah projek e-komik ni dijadikan sebagai salah satu kayu ukur untuk mentaksir murid? Ya, boleh. Boleh juga. Sebab apa, kita boleh tengok TP1 di sana, kita rujuk standard prestasi yang terkandung dalam DSKP yang mana mereka tahu apa yang mereka perlu buat, mereka tahu apakah makanan keunikan budaya masyarakat mereka, mereka tahu itu. TP1, TP2 kita dapat lihat berdasarkan apa yang mereka buat. Okey, ini contoh soalan-soalan lah. Selain daripada itu, kita perlu ada sokongan lain lah. Selain daripada kita buat e-komik ni tadi, kita kena juga buat soalan seperti soalan dalam Google Form untuk mentaksir pelajar, selain daripada kita membuat ujian ringkas ataupun daripada quizzes dan sebagainya. Tapi saya sendiri buat guna Google Form dan juga latihan daripada buku kerja yang telah kita berikan kepada mereka. Ini antara contoh yang mereka jawab lah. Okey, ini contoh Google Form selepas saya memberikan projek e-komik itu tadi. Sebab kita perlu taksir adakah mereka faham ataupun adakah kaedah tersebut bersesuaian dengan aktiviti PDPR ini tadi. Ini contoh berkaitan dengan TP2 ya. Okey. Cabaran ini adalah bahagian TP3 dalam DSKP. Okey, kita rujuk lah. Ini kita perlu yang mana kita hendak pelajar kita berdikari untuk mencari maklumat. Ya, ini mungkin responses agak sedikit, okay. Tetapi mereka menjawablah, mereka menjawab bahawa mereka dapati maklumat daripada laman sesawang. Itu adalah goal kita, maksudnya matlamat kita. Kita nak pelajar kita ni bergerak mencari maklumat mereka sendiri. Jika mereka hanya mendapatkan ilmu daripada cara konvensional, iaitu kita menceritakan daripada Google Meet saja, bercerita, menerang dan bercerita. Jadi ini akan menyebabkan pelajar itu tidak kata orang tidak, mungkin ini dia berbezalah mengikut tahap ya. Yang di bahagian lemah ni mungkin ia rasa sedikit bosan. Okey. Jadi kita minta mereka bergerak sendiri, berdikari untuk mencari ilmu itu di laman sesawang. Bukan itu sahaja, daripada kaedah lain pun tiada masalah, iaitu daripada temu bual ibu bapa, daripada pembacaan buku. Itu yang kita nak. Kita nak pelajar kita bergerak mencari
bergerak mengkaji apakah yang mereka perlukan, maklumat yang mereka perlukan. Okey, 100% untuk jawapan ini mereka menyatakanlah kalau aplikasi ini memang membantu mereka lah untuk menarik mereka belajar, menarik minat mereka belajar. Okey, Alhamdulillah dapatan hasil kajian ni walaupun tidak 100% orang kata, tetapi Alhamdulillah peningkatan nampak daripada segi penghantaran latihan ya. Daripada beberapa orang pelajar saja yang selalu menghantar latihan, bila saya cuba mengaplikasikan e-komik ni, okey, pelajar yang tak pernah hantar dan tak pernah hadir kelas saya yang mungkin sebelum ini mungkin dia view saja, tapi akhirnya dia menghantar latihan. Saya sangat bersyukur dengan peningkatan ini. Itu yang kita naklah objektif kita. Okey. Secara kesimpulan untuk bahagian e-komik ni lah, kaedah e-komik ni dapat digunakan dalam pelbagai subjek. Bukan sahaja pendidikan moral, saya juga telah mencuba kaedah e-komik ni di dalam subjek geografi, iaitu di dalam bab mengenai tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar di sesuatu kawasan di dunia ni pun dapat juga dilaksanakan. Pelajar-pelajar dapat menceritakan dengan baik apakah jenis tumbuh-tumbuhan yang terdapat di gurun. Contohnya pelajar dapat menceritakan dengan baik dengan kaedah aplikasi e-komik ni tadi. Selain itu dalam subjek sains, RBT, matematik, ini pun boleh digunakanlah sebab sangat ringkas. Yang kita perlukan hanyalah storyboard ya. Contohnya tajuk sains tekanan 3 seperti penjanaan tenaga elektrik, standard pembelajaran yang boleh dikaitkan dengan tenaga solar seperti memerihalkan sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Mereka boleh senaraikan di dalam e-komik yang mereka cipta. Okey, menyelesaikan masalah berkaitan bekalan tenaga, pelajar boleh diminta menghasilkan jenis-jenis tenaga diperbaharui dan menyediakan teks yang bersesuaian untuk menunjukkan catat aliran atau storyboard dalam menghasilkan tenaga solar. Okey, jadi di sini cikgu-cikgu mengajar subjek sejarah pun boleh ya. Cikgu-cikgu mengajar subjek pendidikan Islam pun boleh insya-Allah untuk menggunakan e-komik ini. Yang penting pelajar tersebut perlu buat storyboard. Dia kena tahu apakah yang dia perlu ceritakan di dalam aplikasi e-komik itu tadi. Okey, yang seterusnya kita pergi ke bahagian perpustakaan digital mini. Ini berlainan sedikitlah daripada e-komik. Tapi Alhamdulillah saya rasa guru-guru ramai Cikgu Malina. Ya. Let me interfere first. Maybe we settle the e-comic first sebelum masuk pada chapter seterusnya. Kalau ada apa-apa pertanyaan mungkin boleh kemukakan ataupun boleh dituliskan dalam ruangan chat ke sebelum sebab kita banyak masa lagi Okey. Ada siapa-siapa yang nak tanya soalan dulu ke? Ataupun boleh masukkan dalam ruangan chat juga. Saya bagi masa dalam masa 5 minit ke Cikgu Marina relax dulu Ataupun boleh bagi komen-komen kalau ada nak bagi komen pun boleh cara-cara nak membuat e-komik ni yang saya akan share juga dengan cikgu-cikgu sekolah rendah di Semenanjung sebab ada juga sekolah-sekolah rendah dari Semenanjung yang di bawah bimbingan IPG Batu Lintang jadi saya rasa ni mungkin salah satu daripada kaedah yang menarik sebab kajian juga menunjukkan pelajar ni suka belajar sambil bermain jadi dalam masa PDPR, dalam masa COVID-19 semacam-macam cabaran so kita nak bukan setakat pelajar nak berhadapan depan skrin saja tetapi kita buat sesuatu yang menyeronokkan sambil kita tidak terkeluar daripada DSKP kita tu ada lagi soalan tu. Dapat baca Cikgu Amadina? Terima kasih Puan Hajiah Serina, terima kasih ikut. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya Cikgu Khairul. Cikgu, adakah Apple Store mempunyai aplikasi Komika ini? Okey. Setakat ini saya melihat aplikasi ini di dalam Android
Ya, saya belum lagi mencuba di Apple Store. Kita boleh cek nantilah jika dia ada di Apple Store ataupun tidak. InsyaAllah mungkin ada saya rasa. Tapi setakat ini di Android memang ada lah. Terima kasih Dr. Richard. Alhamdulillah. Richard ni bekas pensyarah kamu kan Malina? Ya, terima kasih banyak-banyak. Okey, boleh teruskan ya Malina. Okey, saya teruskan dia cikgu-cikgu, tak ada soalan. Okey, saya teruskan. Okey, perpustakaan digital mini. Okey, bagaimana tercetusnya idea saya nak untuk buat perpustakaan digital mini ni? Alhamdulillah, saya diperkenalkan dengan seorang guru yang sangat baik hati. Alhamdulillah lah, syukur dia mengajar saya bagaimana nak buat kaedah slide, PowerPoint online yang mudah. Jadi melalui kaedah penggunaan penghasilan PowerPoint yang mudah itu tadi, saya membuat slide saya dengan cepat. Dalam satu hari, saya boleh buat 1 hingga 2 slide untuk satu hari. Jadi saya fikir sayang untuk saya simpan slide tersebut sendiri. Maklumlah kita guru-guru kan, perkongsian ilmu itu rasanya macam satu kepuasan. Jadi saya pun cuba belajar daripada dia bagaimana nak buat buku flip ini supaya rakan guru boleh rujuk dan pelajar boleh rujuk secara mudah tanpa melihat PowerPoint lagi. Dia boleh flipkan saja buku ini. Okey. Objektif dia ialah mempermudahkan rakan-rakan guru kita untuk membaca slide yang telah digubah menjadi buku flip di mana-mana berada sekalipun daripada handphone kan. Pelajar juga boleh lihat hasil slide ni dengan mudah juga dan ia diakses secara percuma. Okey, bagaimana cara kita nak buat ni cikgu? Okey, kita hanya pergi ke laman web Flip HTML5. Okey, mula-mula slide yang kita buat tu tadi kita harus tukar kepada format PDF. Okey, slide PowerPoint yang cikgu buat tadi, cikgu boleh tukar kepada format PDF. Okey, selepas kita tukar kepada PDF tadi, baru kita akan muat naik ke aplikasi Flip HTML5 ini ya cikgu. Okey. Contohnya begini. Ini adalah dia punya laman web lah. Laman web HTML ni tadi. Okey, saya buka besar sikit. Contohnya, saya telah mengubah slide saya tadi kepada PDF. Selepas itu, saya menekan add new book ini untuk menguploadkan buku ataupun slide yang telah saya tukarkan kepada format PDF tadi. Jadi, secara automatik, Flip HTML5 ini akan menukarkan slide kita kepada buku flip. Begini. Contohnya saya ambil geografi PDF geografi tingkatan 4 bab 13 contoh ya. Kemudian saya upload ke laman web Flip HTML5 tadi. Ini senang diakses, terutamanya kita yang menggunakan akaun Delima. Semua ini kemudahan yang telah kerajaan berikan kepada kita. Alhamdulillah, free saja. Jadi kita boleh gunakanlah sepenuhnya ya. Okey, cikgu-cikgu. Jadi kita boleh masuk Flip HTML5 ni dengan menggunakan MOE kita. Lepas tu upload PDF tersebut. Akhirnya siap buku flip kita, dan buku ini boleh dirujuk di mana-mana sahaja. Ini mengambil masa yang sangat sikit ataupun sangat singkat untuk kita menghasilkan buku flip ini tadi. Dan rakan-rakan guru satu Malaysia pun boleh rujuk slide yang kita buat. Lepas tu kita boleh sharekan, yang mudah di-sharekan. Kita boleh memberikan link ataupun kita boleh memberikan kod ni kepada pelajar atau rakan-rakan yang kita nak kongsikan buku flip kita tadi. Okey, secara kesimpulannya, dah habis dah. Secara kesimpulannya, kaedah ini masih baru saya gunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah ni. Memandangkan jumlah pelajar ni tadi menghantar adalah meningkat. Ini menyebabkan saya semakin gembira jika dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi saya akan cuba menggunakannya lagi dengan objektif untuk meningkatkan keterlibatan pelajar dalam aktiviti kelas. Selain itu, projek belajar dan terus belajar itu memang perlu kita tanam dalam diri kita. Selagi kita bernama guru, kita tak boleh stop dalam satu tempat tu saja. Kita kena sentiasa menambah
ilmu kita, walaupun kita rasa macam alah stresnya banyaknya nak kena ni, tapi tak nak kita kena tempuh juga. Kena sentiasa letakkan diri kita dalam satu ruangan yang positif supaya pelajar kita tadi, iaitu amanah yang telah Allah kurniakan kepada kita, tidak terus ketinggalan dalam PDPR. Memandangkan pandemik yang masih berlanjutan ni, kita harus caknalah mengenai masalah pelajar kita. Jika mereka tidak menyertai kelas, tanya kenapa tak masuk kelas. Tak dapat telefon juga, tanya lagi dengan rakan guru yang mengajar kelas yang sama, apa masalah pelajar ni. Mungkin dia yang kita perlu kita carilah cara supaya ia tidak ketinggalan lah. Jika masih tak berkesan, kita dah cuba, kita dah buat. Okey, bila kita dah buat, selagi mampu dan sedaya kita selaku guru, kita cuba dan terus mencuba. Semoga perkongsian saya pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua rakan guru yang mengikuti, dan semoga kita semua terus berjaya dunia akhirat. Amin. Ya, itu saja cikgu. Okey, terima kasih Malina, satu perkongsian yang menarik ya, kreatif ya. Saya mengucapkan berbanyak terima kasih ya, walaupun baru 4 tahun ya dalam dunia pendidikan ya, tetapi cabaran yang kita hadapi sekarang ni berbeza ya dengan semasa kita bersemuka ya. Jadi satu perkongsian yang bagi saya amat bermanfaat ya, yang mungkin boleh boleh digunakan oleh cikgu-cikgu ya. Jadi saya mohon ya, untuk link kehadiran sudah pun dikongsikan dalam bahagian chat ya. Boleh isikan untuk bagi cikgu-cikgu ya, untuk link kehadiran tu. Yang pada masa yang sama ada pula yang minta PowerPoint. Boleh. Nanti saya akan cikgu Aida. Boleh. Kita akan Aida Yusrina ya. Dia juga akan ada dalam share dalam YouTube juga ya. Sebelum tu saya nak buka kepada komen dan juga soalan-soalan. Mungkin ada cikgu yang ada pertanyaan dan sebagainya. Kita tak berpanjangan ya, sebab be straightforward to the issue ya. Like there are ways ya, macam creativity, kita buat analisis SWOT ya. Bila kita ada masalah, kita buat analisis SWOT ya. Itu kita nak carilah kekuatan kita, kelemahan kita, apakah pilihan-pilihan kita. Lepas tu baru kita wrap up ya. Apakah kaedah yang kita gunakan itu berbala ataupun tidak ya. Daripada kita cuma berputus asa ya, dan mengatakan bahawa kita pun tak tahu apakah punca ya, masalah, apakah punca pelajar tak masuk ya, apakah punca pelajar tak masuk kelas ya. Sebab kalau kelas secara fizikal kita nampak dia masuk dan tak masuk ya. Dan kalau pelajar tak hadir pun kita akan tanya ya, kenapa kawan sebelah tu tak hadir ya. Tapi bila dalam alam maya ni, bila kita tak dapat menghubungi pelajar tu contohnya ya, ada banyak kes yang di mana guru tak dapat menghubungi pelajar tu. Sama ada pelajar tu tercicir ke, dia ada masalah lain ke, kita pun tak tahu ya, kita pun tak tahu apa masalah dia. Jadi pelbagai andaian ya, pelbagai tafsiran, ini akan membuatkan kita rasa kita prepare. Ada ramai cikgu yang merungut ya. Saya prepare persediaan tu berapa jam cikgu. Lepas tu bila pelajar yang masuk kelas tu cuma 5 orang saja cikgu yang masuk. Yang lain tu tak nak, dia kata tak nak masuk. Tapi kita tak tahu apa masalah dia ya. Adakah cara pengajaran kita ni sesuai dengan yang bersemuka dan tidak bersemuka ya. Saya pun tak tahu ya, saya kata saya tak dapat jawab ya. Sebab tu kita kena buat macam satu analisis ya. Paling mudah ialah analisis SWOT lah ya, apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, dan we try to find kita cubalah ya. Macam apa yang Cikgu Amalina buat ni pun, kalau kita tengok daripada peratusan tu, mula-mula dekat 5 orang, 6 orang saja kan ya.
tapi lepas tu bertambah kepada 15 hingga 16 ya. Itu menunjukkan peningkatan sebanyak 200% ya. 200% ya. So itulah cara kita mencari penyelesaian. So baki yang lain tu kita kena carilah apa lagi adakah kaedah ke ataupun dia ada masalah lain ke ya, ataupun dia ada masalah peranti ke. Tapi bila kita buat analisis, buat survey tu, dia menggunakan Google Form sebab SMK Bintulu ni berada di kawasan bandar ya, di kawasan bandar. Jadi mudah ya untuk kita mendapatkan maklum balas ya, buat survey tu maklum balas. Dan survey tu menunjukkan bahawa kebanyakan murid rasa macam malas nak masuk kelas. Dan that means ada something yang tak menarik bagi mereka. Ya, ada something yang tak menarik bagi mereka. That means mereka nakkan satu kaedah yang menarik minat mereka. So that's why Cikgu Amalina dia mengambil pendekatan menggunakan e-comic. Ya. Dan hasilnya at least 200% berjaya menarik ya. Dan yang menghantar hasil tugasan tersebut bertambah ya. Dan dia juga membuat pentaksiran. So end of the day, this is how ya we try to find solution sebab ini satu era yang baru ya dalam dunia digital ya. Preparation ya, evaluation ya, dan juga kita kena tengok the mental health of the student ya. What kind of mental health they are ya. Dan saya selalu juga berbincang dengan rakan saya Nazir ya. I think he is in the group also. Ketua Penolong Pengarah Encik Tawah ya. Encik Tawah dia juga membantu saya ya untuk memberi idea-idea ya. Saya sangat berterima kasih kepada Encik Tawah Rajan ya, Jemaah Nazir Persekutuan ya, Ketua Penolong Pengarah, sebab dia akan go through juga ya, adakah tindakan saya membimbing Cikgu Amalina ni betul ke tidak. Sebab saya tak naklah saya bimbing lepas tu Jemaah Nazir kata salah ni salah, ini itu salah, ini salah ya. Kita tak naklah Jemaah Nazir datang macam hanya mencari kesalahan, tetapi dia bersama-sama kita ya, dia bersama-sama kita dalam usaha untuk memperkasakan pendidikan ni ya. Okey, I think Cik Tawa pun ada ucapkan tahniah Cikgu Amalina, satu usaha baik ya. Dia pun sampai malam juga ya membantu saya untuk komen-komen, membagi dan sebagainya. Okey, ada soalan ya? Saya buka soalan. Okey, kalau tak ada, mungkin pengetua masih sibuk. Jadi saya jemput penolong kanan ya untuk Cik Zakri Ismail untuk memberi sepatah kata ya, sepatah dua sebelum kita mengakhiri ya siri STEM LAP kedua ni. Dijemput Cik Zakri. Terima kasih Ms. Ravi. Terlebih dahulu kita ucapkan ribuan terima kasih lah kepada pihak IPG yang membantu melaksanakan LDP kita pada petang ini. Dan saya minta maaf sebab saya punya komputer ada masalah sikit apabila saya turn on kamera dia gelap. Jadi dah di penghujung usia ni, sebab itu saya dah tak on dulu video saya. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak IPG, terutama Mr. Ravi daripada pensyarah STEM untuk IPG sebenarnya, dan juga kepada penceramah kita Cikgu Nur Amalina. Terima kasih atas perkongsian yang begitu menarik lah sebenarnya ya. Rasa macam tak puas rasa dalam 1 jam lebih ni ya, sebab nak cuba lagi, nak kalau boleh kita nak hands on lebih apa kata orang, lebih senanglah guru-guru kita untuk mengikutinya. Itulah. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya pada petang ini. Terima kasih sekali lagi kepada pihak IPG dan juga penceramah kita Cikgu Nur Amalina. Terima kasih ya. Okey, untuk makluman Cikgu Zakri, Cikgu Amalina sudah pun sediakan satu video ya, satu video khas ya. Macam saya boleh mohon Cikgu Amalina untuk share video tu kepada SMK Seri Mata, dan cikgu-cikgu tu bolehlah mencuba. Okey. Bagus juga ya. Mungkin Cikgu Nur Amalina boleh bagi link ya dengan kami dekat chat box tu,
ada channel ke channel Cikgu Nur Amalina yang kami boleh subscribe ya. InsyaAllah. Kami boleh follow sekali ya. InsyaAllah boleh cikgu, boleh. Boleh ya. Okey, Boleh. terima kasih. Okey, ada lagi soalan, inisiatif yang baik, masih ada masa. Satu lagi inisiatif yang baik dan diharap dapat mengaplikasi dalam masa yang singkat. Okey, tahniah Cikgu Amalina, terbaik. Jadi bolehlah ya, daripada apa yang kita nampak tu, kita nampak ya macam pelajar berminat ya, mereka boleh hasilkan ya e-comic tu ya. Dan saya rasa sebelum ni UPSI ya, Universiti Perguruan Sultan Idris pernah mempromosikan komik ya ataupun kartun ya, mereka lebih kepada kartun ya, dia samalah dengan ini ya. Tetapi mereka lebih kepada very theoretical. Tetapi saya lebih gemar yang Cikgu Amalina ni sebab dia praktikal. Dia buat dapatan, survey, punca masalah, kaji masalah tu, lepas tu barulah dia memberikan penyelesaian itu ya. Okay, so Cikgu Amalina sudah pun share kaedah link kaedah membuat e-comic tu. Jadi sebelum kita mengakhiri tu mungkin bolehlah ya ambil ya link YouTube ya kaedah membuat e-comic tu. Okay, ada lagi komen, mantap, sangat bermanfaat ya. Okay, satu lagi link untuk flip ya. Okay, the flip. Okay, the biggest legacy you can ever leave is an inspiration in every heart. Yeah, it's very true ya. Kita ni bila dah pencen ya, bila dah tak ada ya di dunia ni, apa yang tinggal adalah ilmu yang kita tinggalkan kepada generasi yang seterusnya ya. Itu yang sangat penting lah ya. Tak kira lah ilmu apa pun, ilmu agama ke apa ke pun, everything has to be documented ya, documented supaya generasi yang seterusnya dapat manfaat itu daripada kita ya. Okay, so sekian. Terima kasih Cikgu Amalina, terima kasih SMK Seri Matang di atas kerjasama. Sehingga kita jumpa lagi minggu hadapan ya. Sekian, terima kasih. Wah, Cikgu Amalina guru cemerlang. Amin. Terima kasih Puan Hajiah Serina buat sudi join. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun baru nak bagi tahu tadi, terima kasih Puan Hajiah Serina sebab adik KLDP SMK Seri Matang. Alhamdulillah. Mantan pengarah saya dulu ni. Ya. Fly Kenyalang fly high. Fly high. Terima kasih banyak-banyak Puan Hajiah Serina sebab sudi join. Alhamdulillah. Itulah bersemangat mesti bersemangat ya. Bila kita kongsi ni mesti bersemangat. Secara bersantai lah, tak perlu terlalu formal. Tak perlulah selalu bersifat akademik ya. Itu yang sangat penting lah ya. Okay, Cikgu ya, terima kasih Cikgu Amalina, thank you very much for your time ya. Okay, welcome, bye. Bye. Okey, terima kasih guru-guru SMK Seri Matang. Boleh left lah. Terima kasih semua. Kehadiran kita akan hantar melalui Google grup Telegram nanti. Terima kasih.